Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bahasa Melayu tahun 5, Hotel Hijau. Ayat pasif. Standard kandungan 5.3, memahami dan membina ayat mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.3.3, memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif mengikut konteks. Objektif. Pada akhir pengajaran hari ini, cikgu harapkan murid-murid dapat mengenal pasti dan membina ayat pasif. Yang pertama, kita nak kenal pasti mana ayat pasif. Yang kedua, kita nak bina ayat pasif. Rujuk buku teks halaman 150. Halaman 150. Sebelum kita belajar dan kita baca dialog ini, kita lihat dulu apa yang dikatakan ayat pasif. Ayat pasif, ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal sebagai subjek baru. Contohnya, Ali menendang bola. Ada Ali, subjek, ada kata kerja menendang, ada bola sebagai objek. Ini ayat aktif. Apabila kita bawa objek ini letak di depan, dia menjadi subjek baru. Bola itu ditendang oleh Ali. Dan ada kata kerja pasif di sini, ditendang. Jadi ayat pertama ayat aktif. Ayat kedua ayat pasif. Bola itu ditendang oleh Ali. Saya menendang bola. Yang pertama ayat aktif. Sebab ada subjek, ada kata kerja aktif, ada objek. Apabila objek ini diletakkan di hadapan, dipindahkan dari sini ke sini, bola itu saya tendang. Jadi, ini ayat pasif. Saya mencuci pinggan mangkuk. Kakak mengelap meja makan. Adik membersihkan lantai. Ketiga-tiga ini ayat aktif. Pinggan mangkuk saya cuci. Bila ayat ini kita pasifkan, dia akan menjadi pinggan mangkuk saya cuci. Objek di belakang ini diletakkan di hadapan. Pinggan mangkuk saya cuci. Ini ayat pasif yang pertama. Tengok contoh kedua. Kakak mengelap meja makan. Kakak subjek, mengelap kata kerja aktif, meja makan ni objek. Kita nak pasifkan ayat ini, kita ambil objek ini, meja makan ini terletak di hadapan, menjadi meja makan dilap oleh kakak. Dilap oleh kakak. Ini kata kerja pasif. Manakala ayat yang ketiga, adik membersihkan lantai. Lantai dibersihkan oleh adik. Lantai ini menjadi subjek baru. Dia berada di hadapan. Membersihkan, dia menjadi dibersihkan. Ini kata kerja pasif. Cuci, kata kerja pasif. Dilap, kata kerja pasif. Dibersihkan, kata kerja pasif. Ini ayat aktif. Yang biru, ayat pasif. Dalam video tadi ada beberapa ayat pasif yang ditunjukkan. Kemah didirikan oleh mereka sekeluarga. Ada kata kerja pasif didirikan. Ayat ini ditukarkan menjadi ayat aktif. Dia akan jadi mereka sekeluarga mendirikan kemah. Mereka sekeluarga mendirikan kemah. Ini aktif. Ini pasif. Makanan dimasak oleh Ibu Kalis. Kotak warna putih itu ayat pasif. Kotak warna ungu itu ayat aktif. Ibu Kalis memasak makanan. Unggun api dihidupkan oleh ayah Kalis. Ini ayat pasif. Ada perkataan dihidupkan. Kata kerja pasif dihidupkan. Bila kita nak tukar dia menjadi ayat aktif, ayah Kalis menghidupkan unggun api. Itu perbezaan dia. Kawasan kemah dibersihkan oleh Kalis dan adiknya.
Ada kata kerja pasif, dibersihkan oleh Khalis dan adiknya. Bila kita nak aktifkan semula ayat ini, Khalis dan adiknya membersihkan kawasan kemah. Okay. Ini kata kerja aktif. Mendirikan, memasak, menghidupkan, membersihkan. Bila kita pasifkan dia, menjadi didirikan, dimasak, dihidupkan, dibersihkan. Ini kata kerja pasif. Yang warna biru ini kata kerja pasif. Kata kerja pasif ini, lepas kata kerja pasif ini, kita kena letak oleh. Oleh. Tapi dengan syarat, belakang oleh itu kena ada kata ganti diri ketiga saja. Kata ganti diri ketiga tu dia, beliau, mereka, nya. Contoh, kemah itu didirikan oleh dia. Kemah itu didirikan oleh beliau. Kemah itu didirikan oleh mereka. Ataupun kemah itu didirikan oleh Fazilah. Kemah itu didirikan oleh Amzar. Kemah itu didirikan oleh Faris. Kemah itu didirikan oleh Putri. Itu semua kata ganti diri ketiga ataupun pihak ketiga. Lepas kata kerja pasif, letak oleh dan kena ada kata ganti diri ketiga. Okey, jelas kan? Ini syarat pertama. Kita lihat pula kalau kata ganti diri pertama dengan kedua. Diri pertama dengan kedua. Okey. Menendang kata kerja aktif. Bila tukar jadi tendang. Membaca bila pasifkan jadi baca. Menulis bila pasifkan jadi tulis. Ini kata kerja pasif juga. Tapi tak ada di. Tak ada di. Tak ada di. Kenapa tak ada di? Sebab kita guna kata ganti diri pertama dengan kedua di depan. Bola itu saya tendang. Buku itu kami baca. Surat itu engkau tulis. Okey. Kata ganti diri pertama dengan kedua tak payah letak oleh. Tak perlu letak oleh. Ini contoh. Ulang kaji. Kata ganti diri pertama dengan kedua. Okey, ulang kaji sekali lagi. Ingat, hanya kata ganti diri orang ketiga yang kena letak oleh. Pertama, yang kedua tak perlu letak oleh. Okay, ini contoh. Ada 12 ayat. Tengok. Ayat pertama tak ada oleh. Tak ada oleh. Yang kedua pun sama. Tak ada oleh. Tapi, kalau kita guna kata ganti diri ketiga, dengan kata kerja pasif, dicat, diminta, diarahkan, dijahit, kena letak oleh. Okay. Buka halaman 150. Kita akan baca tajuk ini, Hotel Hijau, dan kita akan cari ayat pasif. Kita akan kenal pasti kata kerja pasif dalam petikan ataupun dialog halaman 150. Hotel Hijau. Encik Nazri telah mencadangkan Hotel Hijau sebagai penginapan keluarga mereka semasa bercuti. Afifi. Ayah, hotel itu diiktiraf oleh kerajaan sebagai Hotel Hijau. Diiktiraf. Di situ, ayat yang warna hijau itu ada kata kerja pasif. Diiktiraf. Jadi jelas. Ayat itu ayat pasif. Okay, kita sambung baca. Apakah yang dimaksudkan dengan Hotel Hijau? Hotel Hijau ialah inisiatif oleh pihak hotel yang menyediakan kemudahan dan perkhidmatan yang bersifat mesra alam. Oh, begitu. Apakah inisiatif mesra alam itu? Banyak bangunan hotel menggunakan cahaya matahari untuk pencahayaan di dalam bilik. Mentol lampu cekap tenaga juga digunakan oleh pihak hotel. Digunakan oleh pihak hotel. Nampak tak di sini? Digunakan. Ada kata kerja pasif di sini, digunakan. Jadi ayat ini ayat pasif. Jelas. Oleh itu, penggunaan tenaga elektrik dapat dijimatkan. Mengapakah banyak basikal di hotel itu, ayah?
Pihak hotel hijau itu juga menyediakan perkhidmatan sewaan basikal. Tetamu digalakkan berbasikal ke sesuatu destinasi yang berdekatan. Dengan cara ini, pencemaran udara dapat kita kurangkan. Di sini kita dapat lihat ada kata ganti diri pertama dan ada kata kerja pasif di sini, kurangkan. Kita kurangkan. Jadi ayat ini ayat pasif. Ayat pasif. Boleh? Kita sambung. Bagaimanakah pula dengan tempat letak kenderaan berwarna hijau itu, ayah? Oh, itu tempat mengecas kenderaan hibrid. Nah, ini tempat mengecas kenderaan hibrid. Perkhidmatan itu juga ialah sokongan ke arah usaha mesra alam. Dengan itu, kedatangan pelancong hijau dapat kita tingkatkan. Nah, kita ini kata ganti diri pertama dan ada kata kerja pasif di sini, tingkatkan. Jadi, ayat ini juga ayat pasif. Kita jumpa 4 ayat pasif dalam halaman 150. Tugas kamu yang pertama, kamu perlu tulis semula ayat pasif ini dalam buku latihan kamu. Tulis semula ayat pasif ini dalam buku latihan kamu. Boleh? Sekarang kita lihat di halaman 150 juga, di bawah itu ada diletakkan beberapa bentuk ayat aktif. Ada 1, 2, 3, 4 ayat aktif. Ada 4 ayat aktif. Kita nak tukarkan ayat aktif ini kepada ayat pasif. Kita baca dulu satu demi satu. Kita akan baca ayat demi ayat. Pihak hotel hijau menyarankan pelanggannya menjimatkan penggunaan air. Ini ayat aktif. Pihak hotel hijau menyarankan pelanggannya menjimatkan penggunaan air. Ada perkataan menyarankan, aktif. Bila kita nak pasifkan ayat ini, kita akan tukar disarankan. Disarankan. Okey, kita tengok ayat pertama. Penjimatan penggunaan air disarankan oleh pihak hotel hijau kepada pelanggannya. Okey, ini yang cikgu garis, ini ayat aktif yang pertama. Kita nak pasifkan dia. Penjimatan penggunaan air. Okey. Disarankan. Disarankan. Yang atas ni menyarankan. Yang bawah ini disarankan oleh pihak hotel hijau kepada pelanggannya. Ini ayat pasif pertama. Terlihat ayat yang kedua. Pelanggan menukar tuala dan cadar apabila perlu sahaja. Pelanggan menukar tuala dan cadar apabila perlu sahaja. Macam mana kita nak pasifkan ayat ini? Tuala dan cadar ditukar oleh pelanggan apabila perlu sahaja. Bila ayat aktif, ada perkataan menukar. Kata kerja aktif, menukar. Bila pasif, kita jadikannya kata kerja pasif, ditukar. Tuala dan cadar ditukar oleh pelanggan apabila perlu sahaja. Kita lihat ayat yang ketiga. Selain itu, hotel juga menggunakan tadahan air hujan untuk simbahan tandas. Tengok perkataan menggunakan. Sekarang kita tukar menjadi pasif. Selain itu, tadahan air hujan juga digunakan hotel untuk simbahan tandas. Tadahan air hujan juga digunakan hotel untuk simbahan tandas. Ini ayat pasif yang ketiga. Ayat yang terakhir, kita mestilah menyokong usaha pelestarian alam ini. Kita pasifkan ayat ini, usaha pelestarian alam ini mestilah kita sokong. Kenapa tak ada oleh? Sebab ini kata ganti yang pertama. Kita sokong. Kita sokong. Cikgu harapkan kamu dapat menukar ayat aktif ini menjadi ayat pasif dalam buku latihan kamu. Okey, ataupun kita boleh tukar juga menjadi usaha pelestarian alam ini
mestilah disokong oleh semua orang. Kita tukar sikit ayat ini menjadi semua orang, kita letakkan oleh dan ada disokong. Dua-dua pun boleh. Dua-dua pun boleh. Okay. Jadi tugasan kamu, yang pertama, senaraikan ayat pasif dalam petikan. Yang kedua, menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Kita dah buat sebentar tadi kan? Okey, kamu cuba siapkan latihan ini sebaik-baiknya. Okey, jumpa lagi. Terima kasih.